Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru menjadi berita yang hangat sekarang ini di Malaysia. Menjadi satu bualan sekarang ini yang cukup besar di media-media sosial, terutamanya media sosial yang ingin melihat apakah bakal terjadi di PRK Kuala Kubu Baru ini. Soalan yang paling penting, soalan yang pasti penting, menarik perhatian dan ditunggu-tunggu ialah siapakah calon yang akan ditandingkan di sana. Ya, siapakah calon PRK untuk Kuala Kubu Baru? Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan berkenaan dengan calon daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan bermusyawarah esok, yaitu hari ini 7 April, untuk memuktamadkan calon. Pakatan Harapan bermusyawarah hari ini 7 hari bulan April 2024 untuk memuktamadkan pemilihan calon pada pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baru Negeri Selangor 11 Mei depan. Timbalan Pengerusi Kebangsaan untuk DAP, Gobind Singh Deo, berkata dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan di Shah Alam tengah hari itu, beberapa nama akan dikemukakan untuk penilaian, termasuklah daripada sayap wanita. Wow, adakah kita akan melihat calon daripada Pakatan Harapan adalah seorang wanita? Tiada yang mustahil, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tiada yang mustahil, sebab kita percaya sekarang kita mesti ada gender punya equality, kesaksamaan. Tidak lagi ada mesti diskriminasi. Mana boleh ada diskriminasi pada zaman sekarang. Ya, jadi kalau ada calon dari wanita itu bagus. Calon lelaki pun bagus juga, no problem. Saya harap bukan hanya daripada Pakatan Harapan yang berpandangan seperti ini, tapi daripada parti-parti yang lain juga perlu berpandangan yang sama, yaitu termasuklah daripada sayap wanita harus ditimbangkan untuk menjadi calon. Ini baru betul. Jangan ada diskriminasi. Jadi beliau berkata, kita berharap keputusan memuktamadkan calon dapat dibuat dalam masa terdekat. Namun buat masa sekarang ia masih dalam perbincangan. Belum ada keputusan lagi tambahnya. Tapi kata dia, soal parti mana yang akan bertanding itu telah ditentukan, ia calon PH, yaitu perpaduan daripada DAP, katanya pada hari ini. Jadi sudah pun ditentukan menurut kata dia ini, yaitu calon itu daripada Pakatan Harapan, calon daripada Pakatan Harapan perpaduan, maksudnya daripada kerajaan ialah daripada DAP, katanya hari ini. Jadi daripada DAP, bukan daripada PKR, mungkin bukan daripada Barisan Nasional, bukan, tapi daripada DAP, dan mungkin bukan juga daripada Amanah, tapi dari DAP. Pengurusi DAP Selangor itu berkata demikian kepada media.
selepas program ikhlas MYNIC Sinari Ramadan raikan Syawal di Damansara, Selangor. Seramai 48 individu daripada 12 keluarga asnaf telah dibawa untuk membeli belah barangan persiapan Aidilfitri masing-masing. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM pula. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian awal untuk PRK berkenaan masing-masing pada 27 April pada Sabtu dan 7 Mei pada Selasa. Kerusi Dun Kuala Kubu Baru telah menjadi kosong susulan daripada kematian penyandangnya iaitu Lee Ki Hiong 58 tahun pada 21 Mac yang lalu. Mendiang yang telah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Kubu Selangor Kuala Kubu Baru di bawah Parlimen Hulu Selangor sejak tahun 2013 lagi telah meninggal dunia selepas bergelut dengan melawan kanser sejak beberapa tahun yang lalu. PRK Kuala Kubu Baru adalah PRK ke-7 selepas pilihan raya umum PRU ke-15 pada 2022 yang lalu. Daftar pemilih pilihan raya bagi PRK Kuala Kubu Baru itu adalah sebanyak 40,226 orang yang terdiri daripada 39,362 pengundi biasa, 625 anggota polis dan 238 anggota tentera. Wow, ini hampir 1,000 orang daripada anggota polis dan tentera. Ramai. Dan pasangan serta seorang pengundi tidak hadir luar negara. Pertama yang menarik perhatian saya ialah anggota polis dan anggota tentera yang hampir 1,000 orang. Ini boleh menentukan kemenangan. Ini boleh menentukan kemenangan ini. Sebab pilihan raya yang lalu ada menang sampai 100 undi je tau. Ini 1,000 banyak nih. Hampir 1,000. Okey, jadi ada beberapa artikel yang saya baca menyatakan bahawa pembangkang Perikatan Nasional yakin mahu boleh rampas Kuala Kubu Baru ini. Tapi betulkah diorang berkemampuan? Betulkah diorang ada kemampuan? Dan ini akan menjadi, mungkin boleh menjadi satu titik tanda kekuatan PH perpaduan ini, kerajaan perpaduan. Dan ini juga akan menjadi titik tanda sekuat mana lagikah Pakatan Harapan di Selangor, terutamanya DAP di Selangor. Sebab kalau saya tidak silap, penyandang dari dulu ini yang telah meninggal dunia ini daripada DAP. Jadi nanti kita akan tengok, kalaupun menang, berapa lagi tinggal dia punya majoriti. Kalau majoriti semakin meningkat, maksudnya makin diterima. Kalau makin kurang, tahulah apa dia punya maksud. Tapi kalau kalah, lagilah banyak maksud yang perlu untuk difahami. Apa-apa pun, kita tengoklah nanti siapakah calonnya, dan kita tengok nanti apakah keputusannya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada kawan yang memberikan pendapat dan saya pun fikir ada kebenarannya. Dan saya pun fikir itu patut dilakukan oleh Akmal, Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, iaitu untuk meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Kenapa? Tindakannya telah membuatkan rakyat berasa tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Buktinya, sehingga ada banyak pemimpin, banyak aktivis politik, banyak aktivis yang mempertahankan keharmonian wilayah Sabah dan Sarawak membuat satu permohonan cadangan supaya beliau diharamkan untuk datang ke Sabah dan Sarawak.
ini memberi gambaran secara tidak langsung yang buruk kepada UMNO, terutamanya tidak lama lagi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang pasti tidak lama lagi lah, sama ada tahun ini atau tahun depan. Yang pasti tahun depan pasti adalah confirm, tapi mungkin tahun ini tak pasti, tapi tahun depan rasanya iya sudah confirm. Ini memberi gambaran yang buruk dan membawa satu kesan yang pasti buruk kepada UMNO untuk pilihan raya ini. Karena kalau UMNO di Sabah dalam kampanye-kampanyenya nanti pasti akan diserang terus-menerus oleh parti-parti yang ya musuh politik parti UMNO, yang pasti akan membangkitkan perkara tentang perkara ini. Jadi untuk mengelakkan damage control, untuk membawa damage control, untuk supaya ada damage control, mungkin salah satu tindakan yang bijak adalah supaya Dr. Akmal meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO, sebab ini membawa kesan yang buruk. Harus diingat, orang-orang aktivis-aktivis politik yang sudah bersuara ini adalah orang-orang yang mempunyai suara yang cukup kuat, cukup berpengaruh di Sabah dan Sarawak. Jadi pasti rakyat Sabah dan Sarawak tidak senang dengan apa yang berlaku, sehingga mereka mau supaya diharamkan datang ke Sabah, Sarawak. Jadi pasti pening juga kepala, terutama di Sabah. Bung Mukhtar pasti pening juga lah dengan keadaan terkini partinya itu, parti UMNO. Tidak tahu untuk tujuan apa Dr. Akmal datang ke Sabah. Adakah mungkin karena pilihan raya tak lama lagi akan berlangsung? Tapi yang pasti parti politik akan menggunakan itu sebagai satu senjata untuk melawan parti UMNO, karena ketuanya Dr. Akmal. Kedua, kenapa saya pikir Dr. Akmal kalau dia nak letak jawatan bagus juga, yaitu dengan secara lebih besar lagi, secara lebih umum lagi, ialah untuk supaya membersihkan kesannya kepada UMNO itu secara lebih besar lah. Kalau itu menunjukkan bahwa Dr. Akmal tidak puas hati dengan tindakan kerajaan sekarang, sementara bos-bosnya di dalam UMNO, Zahid Hamidi, tidaklah seteruk dia dalam tindakan ucapannya. Kenapa Dr. Akmal seolah-olah nampak tidak menghormati lah kalau begini? Kalau dia tak puas hati dengan kerajaan yang ada sekarang, maksudnya dia tidak sebulu dengan kepimpinan UMNO pusat. Sebab Zahid Hamidi dia bersuara juga, tapi tidaklah sampai begini, tidaklah sampai adanya aktivis politik yang mau mengharamkan Zahid Hamidi untuk datang ke Sabah, Sarawak. Tidak ada, belum ada, tidak ada. Jadi kalau Dr. Akmal memang dia tak boleh tahan, mungkin baguslah letak jawatan sajalah, bagilah orang lain untuk jadi Ketua Pemuda UMNO. Yang saya tahu dan saya yakin UMNO ini bukan satu parti politik yang ekstrim. Tidak pernah UMNO ada menjadi di label sebagai parti politik yang ekstrim. Jadi jangan sampai tiba-tiba Dr. Akmal membuat satu bawaan baru, membawa satu gambaran baru yang dapat diterjemah dengan salah oleh rakyat Malaysia, bahwa
sudah menyusup masuk ke dalam parti UMNO sifat, sikap, tanda-tanda yang ekstrim. Jangan sampai berlaku seperti itu. Jangan sampai adanya pikiran seperti itu yang timbul kepada rakyat Malaysia, terutamanya untuk Sabah dan Sarawak. Sebab saya yakin UMNO bukan parti yang ekstrim, ya. UMNO bukan parti yang ekstrim. UMNO bukan satu parti yang tidak boleh bertimbang rasa, tidak boleh bertoleransi dan sebagainya. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama memberikan peluang kepada mahkamah untuk menjalankan tugas mereka, untuk mengadili dengan penuh adil, saksama dan transparan tentang perkara ini, kerana semua yang bertanggung jawab sudah pun dibawa ke muka pengadilan, sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi saya fikir kalau Akmal tidak boleh berhenti daripada menjadi yang dilihat sebagai yang dilihat sebagai tidak bersesuaian dengan keinginan kita untuk hidup dalam harmoni, terutamanya tidak sehaluan dengan kepimpinan UMNO pusat, letak jawatan sajalah, letak jawatan daripada UMNO. Kalau dah tak suka UMNO, tak apa, banyak parti lain, pergilah parti lain pun tak apa. Saya fikir UMNO masih ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang berwibawa seperti dia. Apa-apa pun, mari kita sama-sama jaga keharmonian negara Malaysia. Kita hormati 120 juta peratus, hormatilah perlembagaan negara Malaysia, yaitu agama Islam, agama negara Malaysia, agama persekutuan, maksud saya agama persekutuan, dan kita juga menghormati bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang perlu dihormati di Malaysia. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya kes Ketua Pemuda UMNO. Kes Ketua Pemuda UMNO akhirnya ada sudah keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya sudah ada keputusan, ya. Dan keputusannya ialah kes Ketua Pemuda UMNO ini yang dikatakan punca dalang, menghasut dan sebagainya. Akhirnya kes Ketua Pemuda UMNO ini akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara minggu depan. Jadi kita tengoklah apa keputusan daripada Peguam Negara, sama ada kes atau tidak kes. Ketasiasatan berkaitan dengan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah akan dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara AGC minggu depan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu dalam tempoh 5 hari. Dan selepas itu mungkin bolehlah selepas siasatan itu selesai, mungkin itu maksud daripada Ketua Polis Negara ini, selepas kertas siasatan diselesaikan, selepas semua bukti ada, selepas semua keterangan diambil, barulah itu akan diserahkan, dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara. Keterangan beliau, yaitu Dr. Akmal, sudah diambil, sah sudah diambil, dan kertas siasatan sudah dilengkapkan, kata Ketua Polis Negara tersebut. Dan beliau berkata, dalam tempoh 5 hari kita akan hantar ke AGC untuk tindakan seterusnya, katanya lapor Kosmo. Sebelum ini, Polis Diraja Malaysia telah pun mengesahkan bahawa telah menerima 2 laporan polis berhubung ucapan dan tindakan Dr. Akmal berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah, dan kes itu disahkan, disiasat
di bawah Section 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Section 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Akmal yang juga adalah ex-Kum Laka telah lantang sekarang ini lantang bersuara mengenai kontroversi stokin dengan kalimat Allah yang didapati dijual di kedai serbaneka KK Supermart, Superstores yang Berhad, KK Supermart. Adun melimau itu turut juga menggerakkan boikot terhadap KK Supermart jika tidak memasang kain rentang di semua 881 cawangan kedai itu di seluruh negara bagi memohon maaf atas kebiadaban tersebut. Okey, so itu pemilik ataupun bos kepada KK Mart sudah pun bertindak memohon maaf, sudah pun memberikan penjelasan, sudah pun berjumpa yang di Pertuan Agong untuk memohon sumpah maaf, ampun dan sebagainya. Tetapi yang belum dibuat kain rentang. Yang ini tidak pasti sudah buat ke belum, tapi semua sudah dibuat. Dan akhirnya polis mendapat 2 laporan daripada ucapan dan daripada tindakan daripada Ketua Pemuda UMNO itu, dan disahkan kes ini akan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk diambil tindakan seterusnya oleh Ketua Peguam Negara. Kita tunggu nanti apa seterusnya. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.